أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast channel. Yang mana tengah bercuti tu, bakal ucapkan selamat bercuti. Dan mana yang duduk rumah tu, yang mana kanak-kanak yang bersunat tu juga, selamat bersunat pada muka kena sunat. Okay, malam ni Pokan nak bercerita dua cerita pasal, sebab kita kan masih dalam mood cuti so kita cerita pasal perjalanan. Satu perjalanan yang satunya, cerita pertama adalah lawatan sambil belajar. Benda ni berlaku pada tahun 2009 ke 2008 gitulah, Pokan tak apa ingat. Dan kisah kedua pula berlaku pada pilot darat. Semua tahu kan pilot darat, iaitu driver lori lah, yang bawa muatan berat daripada utara ke selatan, timur ke barat, semualah. Dan Pokan nak ucapkan juga terima kasih kepada yang hadir tengok video Pokan, dan yang tak jemu-jemu komen je apa-apa. Dan satu lagi Pokan nak pesan, Pokan selalu lupa nak pesan benda ni. Yang mana nak hantar cerita kepada Pokan, boleh terus ke email Pokan ataupun terus WhatsApp je Pokan. Kata Pokan, WhatsApp contohlah, awak malas nak type, kata Pokan, boleh tak saya nak kongsi cerita, ada satu cerita seram, saya nak kongsi cerita dengan Pokan ni. Dan Pokan akan call lah, kita akan on the phone. Pokan, awak akan cerita lah detail, dan Pokan akan note step by step cerita tu. Dan insyaAllah Pokan akan cuba ingat lah, dan Pokan akan cuba sampaikan dengan sebaik mungkin dekat channel Pokan ni. Okay, jom tanpa melengahkan masa, jom kita dengar cerita ni. Okay, sebelum Pokan start cerita ni, Pokan nak minta tolong dulu. Sekarang ni Pokan perasa lah, Pokan perasa dekat Facebook, dekat IG tak berapa banyak ada posting pasal Palestin. Kita kena ingat saudara kita kat sana tu belum lagi menang. Kita kena sentiasa doakan, tweet lah apa-apa pun, tag lah apa-apa pun, jadikan Palestin ni trending sekarang ni. Okay, so jom kita mulakan cerita. Okey, cerita malam ni adalah pasal lawatan sambil belajar, ataupun seingat Pokan lah, dulu dipanggil Lasabela. Pokan pun confused dulu sebenarnya, apa benda Lasabela tu. Rupanya lawatan sambil belajar. Kita ni tak berapa pandai dulu. Okey, benda ni terjadi pada tahun 2009 ke 2008, tak berapa ingat sangat lah. Benda ni kawan Pokan cerita ke Pokan, dia cerita lama dah. Pokan baru buka notes dan baru tengok cerita tu, dan Pokan revise balik. Lepas tu cerita ni, dia kata dia terjadi masa dia form 5. Dia bersekolah di Pahang, dan dia ada lawatan, bukanlah kiranya trip, boleh dikatakan lawatan sambil belajar ke, sebab dia kena bayar ataupun terik lawatan saja, gitulah, daripada sekolah. Kira sekolah dia tu catat satu bas untuk ke satu tempat di utara. Pokan tak boleh sebut sebab dia duduk, tempat yang dia tinggal ni adalah di MRSM. Pokan tak boleh sebut MRSM mana, tapi dia belah utara. MRSM ni pula masa tu tak ada orang, tak ada, maksudnya cuti daripada cuti sekolah lah. Dan sampai je dia dekat sana, naik satu bas lah, kiranya dalam 30 lebih pelajar, dan adalah 5 orang cikgu. Dan sampai-sampai je dia dorang kat sana tu, Pokan bagi nama lah seorang lah individu, iaitu Kamil ni. Sampai-sampai je dekat sana, lelaki hanya ada dalam lebih kurang 12 orang.
orang untuk ke lawatan sambil belajar kali ni. Dan Pokan ambil selama je lah Khamis, sebab susah nak ingat ramai-ramai ni. Pokan ni pula jadi susah nak ingat. Dan bila dia sampai je ke MRSM tu, memang sunyi, senyap, sunyi-sunyinya, memang sangat-sangat senyap. Dan Dore ingat ni, si Kamil ni ingat, set dia 12 orang ni akhir dapat apa macam asrama budak-budak kan. Rupanya Dore dapat kuartus penjawat, iaitu kuartus guru lah panggil. Kuartus guru tu kata ingat berapa tingkat dia ya, tapi lebih daripada 5 tingkat lah. Dan kuartus guru tu pula ada banyak blok. Bila banyak blok ni, peh lah dia, bila masuk tempat yang senyap sunyi, ada kuartus guru ni boleh dikatakan menyeramkan sebenarnya. Dan dia dapat satu kuartus bila bagi kunci, kiranya satu, contohlah pelajar perempuan dapat dua bilik tapi dekat blok lain. Dan kuartus masih lagi kuartus guru tapi dekat blok lain. Dan pelajar lelaki pula dapat satu bilik 12 orang. Bukan satu bilik, satu rumah lah, satu kuartus tu duduk 12 orang. Biasalah orang lelaki ni dia mudah sikit, dia tak suka orang puan. Dan cikgu pula dia berikan blok lain, bukan blok yang sama dengan pelajar lelaki ataupun pelajar perempuan. Cikgu ni dia dapat macam dengan rumah landed dekat luar tu lah. So maksudnya bangunan tu, contohlah blok A ada satu je penghuni, maksudnya blok A ada dua je rumah yang didiami, iaitu perempuan lah, dua rumah. Dan blok B pula hanya satu rumah yang didiami. Bayangkan, contohlah satu blok tu ada 8 tingkat. Bayangkan satu blok tu 8 tingkat, dan satu tingkat tu ada 4 rumah lah, kita bagi 4 rumah. Maksudnya agak sunyi lah bila rumah banyak tapi tak ada orang. So si Kamil ni pun naik lah. Dia kata ke cikgu dia, kata, cikgu betul kau, kita orang kena duduk sini, betul. Kata security tu bagi kunci untuk seksi awak duduk selama 4 hari 3 malam saja. Yang jaya orang buat kan 4 hari 3 malam, selalu 3 hari 2 malam, tapi dia tak, dia 4 hari 3 malam. Dan si Kamil dia pun okey lah, dia okey je, sebabnya dia fikir ramai-ramai, sains dia pun memang ramai. So dia berfikir, jomlah boleh kita malam-malam, sebabnya aktiviti diorang hanyalah pada siang hari. So diorang pergilah sapa-sapa tu daripada Pahang sampai ke utara, ke tempat diorang tu dalam pukul 3 petang. Sebab diorang bertolak subuh 7 gitu lah, tolak lepas subuh sampai dalam pukul 3 petang. Sapa-sapa tu diorang pun pergilah letak beg dulu. Cikgu diorang pun bagilah makan sekadar alas perut kan. Cikgu kata awak kalau nak makan boleh ambil makanan dekat wakaf bawah. Dekat bawah blok set dia tu, tengah-tengah antara blok A dengan blok B tu ada satu wakaf. Dan wakaf tu cikgu letaklah makanan tu pula memang ngam-ngam. Contohlah pelajar ada 34 orang, 34 buku lah nasi ada situ. So pelajar tak dibenarkan ambil nasi tu lebih. So dia orang ambil lah ngam-ngam. Ambil ngam-ngam, naik. Bila naik tu diorang duduk, sorry Pak kata ingat cerita, diorang duduk di tingkat 4. Macam yang Pak kata, dia lebih daripada 5 tingkat. Bukan tak pastilah berapa tingkat, tapi katanya diorang berada di tingkat agak tengah lah, kiranya daripada bawah ke atas tu diorang berada di tengah-tengah. Dia cakap tingkat 4, bukan tak sure lah, mungkin dalam 9 tingkat ataupun 8 tingkat. Dan bila dia naik ke bilik, lepas ambil nasi ke nak makan dalam bilik dulu, sebabnya perancangannya lepas tu pukul 5 pula baru diorang tu beg untuk pergilah melawat ke tempat situ lah. Bukan tak boleh bagi tahu lah tempat-tempat, sebabnya kalau bukan bagi tahu mesti sesiap awak tahu tempat ni mana. So MRSM ni di utara, bukan tak boleh sebut MRSM ni kat mana. Dan dia pun sapa bilik, buka pintu bilik. Kamil ni okey lah, tak ada rasa ke apa, tak ada rasa benda-benda creepy ke apa, tak ada rasa ke apa. Dan dalam bilik, dalam rumah tu dia ada satu TV lama lah, TV kotak tu. Ada tilam lebih, kiranya
orang security sana tu standby dah setilam lebih dekat rumah tu, sebab 12 orang kan, tak okey lah nak beripik dekat 2-3 bilik. So dia standby tilam lebih untuk pelajar tidur luar lah, ada yang nak tidur luar ke apa kan, dia standby tilam lebih, batal lebih, selimut lebih semualah. Dan rumah tu pula rasanya rumah tu tak ada orang duduk, iaitu bila dia masuk je, pernah ada awak tengok cerita seram, bila masuk satu rumah tu dia punya perabot semua berbungkus dengan plastik, bukan plastik, berbungkus lah dia punya perabot tu. So kami masuk, kami beritahu kawasan dia, kata weh, rumah ni tak ada orang duduk ke bawah, sebabnya rumah ni furnish, cumanya agak berhabuk. So diorang ni terpaksa lah ambil penyapu sikit, dia terpaksa lah sebab tak okey nak tidur dengan berhabuk-habuk gitu, sebabnya itu adalah MRSM, bukan hotel. So diorang tak boleh nak expect dia masuk tu bersih semua benda, tak boleh nak expect gitu. So dia pun ambil mop sikit, sampailah dia duduk tu malam tu, dia duduk tu terus makan apa, dapat call daripada cikgu, sebab tahun tu 2009, tahun tu masing-masing bawa handphone Nokia je rasa, bukan tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi semua benda lah, BBM semua tak ada lagi. Call daripada cikgu dia, kata bapak awak dah siap makan belakang dah ke? Kata siap dah cikgu. Main turun lah, sebab kita nak pergi ada satu tempat ni, ada satu tempat ni lah, nama tempat tu. Dia pun okey cikgu, kita pergi turun belakang. Bila turun belakang, si kami ni perasan, bila turun dekat bah, pelajar puan ni macam yang duduk kecek macam yang duduk kecek pasal sesuatu benda yang menapuk tadi aku nampak ni, so kami pun terlintas nak tanya seorang ni lah, kita letak nama dia Farah lah, Farah saya munduk kecek pasal apa, tak tahulah. Saya ni kata ni ada nampak macam kelibat dekat rumah tu, kiranya sebabnya rumah dekat blok A tu, rumah puan duduk tu, satu rumah tu di tingkat 3, satu rumah lagi di tingkat 5. Dia bukan satu floor yang sama, bukan. Orang tak tahu juga kenapa dia bagi rumah macam tu. Bukan kata nak bagi rumah satu floor ke apa, mungkin lah sebab ada cikgu yang duduk je. Mungkin rumah dia bagi tu adalah rumah kosong. So sebab tu lah kot rumah tu berjarak macam tu. So kami ni pun tanya balik Farah, nampak ke apa? Aku tak tahu tapi katanya budak-budak ni buka je pintu macam bila dia macam ni, bila dia buka pintu dia macam nampak ada orang berlari masuk bilik. Ibaratnya contoh lah, Pokan duduk luar tamu ni, bila dengar orang buka pintu kau masuk dalam bilik. Demon ni nampak macam kelibat orang masuk bilik. So demon ni kecut perut lah juga. Tapi demon ni puan ni dia tak bagi tahu cikgu, dia diam je, dia cuma bercakap sama-sama dia. Dan malam tu pula dodeng apa, baliklah ke bilik lepas isyak, lepas pergi, sebabnya hari pertama dia tu sebenarnya sepatutnya tak ada aktiviti pun, cuma cikgu dia nak bawa dia pergi satu tempat lah, tempat boleh dikatakan tempat tu bersejarah jugalah. Dan lepas tu bila balik ke bilik masing-masing malam tu, cikgu besar malam ni sebelum tu cikgu bagi makanan dah lah siap-siap untuk makan malam tu. Ada lah juga pelajar-pelajar beli dekat pasar malam dekat tempat dia gitu, beli macam air apa makanan lah untuk jajan lah sikit untuk buat bekal malam, kok lapar, Maggi ke apa ke. Lepas tu cikgu dia bagi tahu ke kami, kira kami ni kepala lah, kami esok pagi pukul 8 pagi semua orang kena ada bawah dah. Bukan 8 pagi baru nak bangun, 8 pagi tu kena ada bawah dah. So kami fikir 8 pagi agak lewat juga, so boleh lah dia huha sikit malam tu kan. So dia pun naik bilik lebih kurang pukul 9. Awal kot naik bilik pukul 9. Lepas tu pula tak ada orang jaga, dan kuartus tu pula tak ada lift rasanya. Ada ke? Tak ingat lah, tapi rasanya tak ada lift. Dia naik tangga sampailah ke rumah dia. Sampai ke rumah dia tu, dia si Sain Kamil ni ketuk pintu. Kata memang ketuk pintu aku bisa lelok kokok lah, ada jawab ke. Lepas tu kami kata mun ni jangan menggila ni tempat orang. Kata alah mun ni nakut sangat. Dia ketuk pintu, tuk. Assalamualaikum. Tak ada orang jawab, tak ada orang balas lah. So kami pun kata okey lah, tak ada orang balas. Kami pun buka masuk dengan kunci nak buka pintu tu. Bila masuk dengan kunci nak buka pintu, ada orang ketuk 3 kali daripada dalam rumah.
Semua pun terkebelakang. Saya dia kata, Mel, mu dengar tak? Dengar, tapi aku rasa tak ada apa kot, perasaan kita je kot. Mungkin sebab kita penat ke apa. Kami cuba positifkan keadaan, dan lepas tu dia pun naik dia pun masuk rumah tu, masuk kemah-kemah mandi belakang. Suruhlah 12 orang ni duduklah bersidang dekat ruang tamu. Bersidang ni bukan sebab takut, tapi sebabnya kata adalah antara dua orang ni bawa lah permainan macam contohlah Jutaria ko, Saidina ko, Sahibah ko, tengah main ramai-ramai tu pukul 11.10 malam. Ini bukan ingat dalam nota tu dia tulis pukul 11.10 malam tepat blackout. Bayangkan MRSM tu besar tu tak? Satu MRSM tu blackout. Kebetulan malam tu hujan kilat, ribut petir jugalah. Tiba-tiba pukul 11.10 malam tu blackout. Lepas je blackout, seminit lepas tu bunyi phone Kamil. Kami bakat kata, Kamil, korang okey ke? Okey cikgu. So macam mana nak cikgu teman naik ke atas ke? Tak apa cikgu, tak apa, sebab kita orang 12 orang. Lagi pun rumah ni ada candle. Dia kata ada lilin rumah tu. Dia pun pergi ke dapur, pasang lilin tu, duduklah bergelap depan TV tu lah. Tapi dia sebab kira kat sana hujan kan, jadi tak ada lah rasa panas sangat. Lagi pun rumah dia ni tinggi juga, 3-4. So tak ada lah panas sangat. Panas, cuma tak lah sepanas yang kalau tak hujan. Sebab hujan juga dengan kilat lagi. So kami plan malam tu dia nak main satu game, iaitu game macam radio karak lah. Lebih kurang game budak-budak. Tengah-tengah dia orang main tu, dia orang terdengar suara daripada pintu luar. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. 3 kali. Lepas tu si Syamil ni dia. Sayang dia 12 orang ni pun terdiam. Meh, siapa Meh? Aku mana dah tahu. Pergilah buka. Dia pun buka rupanya security. Security ni pun Sahal juga buat pasal security kata, awak okey ke? Sebabnya blackout ni. Security tu katalah, blackout ni awak okey ke? Okey je. Sebabnya kita orang ni ramai, bukan seorang dua, ada 12 orang. Oh ya ke? Security pun tengoklah semua duduk tu kan. Semua duduk tu. Okey, kalau macam tu okey lah. Lepas tu security tu pun patah balik. Bila patah balik, tak ada 2 lakuh, security tu patah balik. Kejap. Awak siapa? Dia tanya Kamil. Saya Kamil. Kiranya saya lah yang ketua sini. Tadi awak cakap ada berapa orang? Ada 12 orang. Okey. Saya nak tanya lagi sekali. 12 orang ni termasuk awak ke ataupun 12 orang ni tak termasuk awak? Tu kami pun tiba-tiba pelik security ni. Berapa? 12 orang termasuk saya lah. Oh ya ke? Security tu lama tau diam. Dia diam. Boleh tak awak keluar kejap? Security kata kau Kamil lah. Kami bertanya balik, saya ke ataupun semua? Awak sorry je. Kata macam ni, masa awak bagi tahu awak 12 orang tu, saya ni sebenarnya tak ada niat pun nak kira. Tapi bila saya kira, yang duduk tu kiranya sebagai blackout, hanya berbekalkan cahaya lilin. Si security guard tu kata ada 13 orang, termasuk si Kamil bila dia kira. So si Kamil tu pun cuak lah. Tak ada, kita orang 12 je. 12 tu termasuk saya. Maksudnya kawan dia tu ada 11 orang, maksud dia 12 orang. Tapi security guard tu menafikan yang kawan dia ada 12 orang, termasuk dia 13 orang. So si Kamil ni cuak dah. Si Kamil ni fikir macam mana dia nak bagi tahu kawan-kawan dia. Kebetulan masa tu handphone dia dekat tangan. Dia call cikgu dia, tak akak. Malam tu tak akak. Tak pastilah cikgu dia ni tidur dah ke macam mana ke, tak pasti. Dan bila dia masuk balik, dia buka pintu sikit lah. Dia kira kepala, security guard duduk belakang dia.
Dia buka pintu sikit, daripada luar dia buka pintu sikit. Kawan-kawan dia duduk depan TV ni, bila dia kira kepala, memang ada 12 orang. Tapi dia tak nampak lah muka sebab blackout je, hanya berbekalkan cahaya lilin. So dia just nampak kepala je lah. Dia pun tutup balik pintu. Betul lah cik, saya kira pun ada 12 orang. Kan, saya dah bagi tahu kan. So sekarang ni macam ni, awak panggil semua kawan-kawan awak keluar, duduk depan lift, duduk depan tangga. Depan tangga kan dia ada macam lampu yang tulis keluar tu ke. Lampu tu akan menyala kalau blackout. So dia panggil semua kawan-kawan dia keluar. Ni malam pertama tau, bukan malam kedua, malam ketiga. Tak, malam pertama. So dia pun ajak saya duduk depan tangga. Dia kira balik cukup 12 orang. Dan bila pintu rumah dia tu terbuka, dan tiba-tiba pom, ada api balik, ada elektrik balik lah. Bila ada elektrik balik, security tu kata, sekarang ni saya rasa awak kemaskan dulu barang awak. Saya pergi arrange satu rumah untuk awak, rumah lain lah, kiranya bukan quarters tu, bukan block B tu. Dia pergi arrange sebelah rumah cikgu dia duduk, iaitu rumah landed. Rumah landed tu dia kata, malam ni awak duduk sini. Tak apa, rumah tu biar nanti pakcik settlekan. Hanya si Kamil je yang tahu situasi yang terjadi tadi. Budak-budak sebelah orang ni semua bela apa yang terjadi. So si Kamil kata, pakcik, siapa tadi? Pakcik tak berapa pasti sangat, tapi benda tu ada je dekat sekeliling kita. Mungkin dia nak tumpang awak bermain semalam sebab awak ramai. So mungkin dia nak tupek. Dan lepas tu tak ada dah kejadian yang pelik berlaku. Dan sampai sekarang lah si Kamil ni tertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang ke-13 tu. Okey, macam mana cerita pertama tadi, okey ke? Okey, kalau okey, jom kita lari cerita kedua pula. Okey, cerita kedua ni Pokka dapat daripada TikTok ke X, aplikasi X lah. Pokka tak ingat. Tapi Pokka ada ambil lah, ini bukan cerita yang Pokka dapat, Pokka hanya baca. Cerita ni pasal kelindan lori, iaitu kelindan lori pula dah, pilot darat. Cerita ni pasal pilot darat. Pilot darat ni kita semua umum tahu yang diorang ni kebanyakannya akan bergerak pada waktu malam. Ada yang bergerak siang, ada, Pokka tak kata tak ada, cuma kebanyakan lah, majoriti pun bila Pokka balik kampung pun memang majoriti lori banyak tengah malam lah. Dan nak dijadikan cerita, driver ni kita bagi nama dia Faizal, dan seorang lagi kelindan dia Ali, kita bagi nama Ali. Faizal dengan Ali, Faizal ni driver, Ali ni kelindan. So malam tu si Faizal ni bagi tahu ke Ali, kita ada trip ni nak pergi ke Perak sana. So daripada ni daripada Kelantan, daripada Kelantan nak ke Perak, dia akan melalui Banjaran Titiwangsa, Gerik. So dia akan melalui dua tempat tu lah. Dan bila dalam perjalanan tu dia bertolak pukul 10 malam. Dalam perjalanan tu tak ada apa-apa berlaku. Dia orang beli jajan nak makan tengah jalan, beli kacang, beli rokok, dan sampailah di satu tempat dia di Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa ni tempat dia sangat-sangat sejuk dululah, tapi sekarang ni Pokka tak pasti sangat dia akhirnya. Sebab last Pokka lalu Banjaran Titiwangsa ni tahun 2021 rasanya. Pokka pergi ke Penang. Betul lah, Pokka pergi ke Penang daripada Kelantan. Lalu Banjaran Titiwangsa, lalu Raya Belum, lalu situ. Dan bila si siapa nama dia ni, Faizal. So bila si Faizal lalu situ, dia berhenti sekejap di Banjaran Titiwangsa tu, tempat rehat lah. Ramai lah berhenti situ. So dia berhenti kejap, dia rehat-rehat, dia sokok mata. Tapi malam tu dia rasa satu perasaan yang tak enak. Perasaan yang tak enak lah, perasaan yang tak sedap hati gitu. Faizal kata, Ali, aku ni tak tahu lah apa. Aku rasa macam tak sedap hati malam ni. Macam ada benda nak berlaku, tapi cuma aku tak tahu gapo nak berlaku. Minta-minta lah tak ada gapo, cuma aku rasa tak sedap hati, dia kata Ali. Ali pun kata, mun jangan ngaruk lah. Dah mun ikut mu, aku nak tidur. So sapalah Pokka tak jelas sangat cerita dia macam mana, tapi dia bagi tahu sampai satu tempat ni
Mungkin dia sampai ke tempat yang dituju dah, ataupun dia tengah perjalanan pun podcast tak pasti. Dia turun daripada lori, dia nak buka canvas lori, dan dia bawa muatan ke apa pun tak pasti. Bawa muatan batu-bata ke pasir ke pun tak pasti. Dia nak buka canvas. Dia pun turun daripada lori tu. Tempat ni gelap gila. Gelap segelap-gelapnya. Dia kata, tak apalah, aku nak turun buka canvas dulu lah. Canvas kan dia ikat pakai tali ke, kiri dan kanan ke. Bila dia turun, dia buka canvas belah kanan lah. Driver kan, dia buka canvas belah kanan tu. Dia pun nak pergilah gerak si Ali tu. Dia pun pergilah belah sana. Kata Ali, belum sempat dia nak ketuk pintu lori tu, dia tengok Ali tengah buka tali tengah bukan tengok Ali ni duduk luar tu. Kata, Ali, tolong buka tali canvas belah kiri ni. Kata, okey. Ali kata, okey. Dia pun tunggu. Dia pergilah balik belah kanan ni untuk buka tali canvas yang selebihnya. Tengah dia tunggu dah 5 minit gitu, dia kata, Li, lambat lagi ke? Aku nak gulung dah canvas ni. Kata, tapi tak ada orang nyaut. Tak ada orang bersahut pun, tak ada bunyi orang buka tali canvas. Dia pun gerai dia pergi depan tu. Dia tengok Ali tak ada. Dia pun ambil apa suluh. Kata, Ali ni pergi berok pun kicing dalam lerok ni, dalam hotel dia lah. Tempat tu memang gelap, sangat-sangat gelap. Dia pun suluh. Kata, Li, mu berok kau mu kecing. Tak ada sahutan pun daripada Ali. So dia bengang lah. Lepas tu dia pun bunyi sesuatu dalam lerok. Masa tu dia berdiri dah belum rumah. Tengok bukan cerita, bukan diri dah rumah. Masa tu dia berdiri dah belum rumah. Dia pun masuk dalam lori. Ajaibnya, si Ali ni tengah elok tidur berselimut dekat sebelah. Tu dia pun gerak si Ali ni. Kata, Li, cepatnya mung tidur balik. Lepas tu dia pun dengan muka mamai, tidur balik. Bila masa aku bangun? Dah untuk bangun. Dah perasaan aku. Apa? Tak ada apa tadi. Dia pun tunggu sampai pagi untuk buka canvas tu. Tapi dalam hati dia fikir, siapa tadi luar? Siapa tadi? Okey, terima kasih semua yang dah layan cerita, yang dah layan video daripada podcast sampai habis, daripada awal sampai habis. Terima kasih Boka ucapkan. Dan sekali lagi Boka ingatkan, yang mana nak hantar cerita boleh terus ke email Boka. Boka ada sediakan dekat description bawah tu ada link pada Gmail Boka, dan ada link kepada WhatsApp Boka. Boleh terus WhatsApp. Kalau tak nak tulis pun, kalau tak nak email, tak nak WhatsApp pun, bukan tak nak WhatsApp, kalau tak nak bercerita dalam WhatsApp pun, just WhatsApp Boka. Assalamualaikum Boka, saya ada cerita untuk share dengan Boka. Boka akan call. Okay, dan sampai situ je video Boka kali ni. Ingat, jangan biarkan hidup kita diselubungi misteri. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa di next video.